pastikan kita back to our business, right? So malam ni perempuan, saya nak berkongsi tentang 6 perkara. Okay, 6 perkara yang penting, yang perlu dilakukan oleh seorang isteri selepas sahaja kematian suami. Saya tahu tajuk ni mungkin dia macam tak semua orang dekat, sebab ada yang baru berkahwin, ada yang bahagia dan sebagainya. Tapi siapa yang menonton ni, yang dia mungkin lalui, saya ucapkan takziah dulu. Okay, saya ucapkan takziah kalau mungkin baru disebabkan COVID dan sebagainya kan. Tapi bukan niat saya nak cerita lepas COVID ni nak kena buat macam tu, tak. Tapi saya nak bagi ilmu, nak bagi perkongsian supaya kita ada basic dalam diri. Apa yang kita kena lakukan. Okay, alright. Yang pertama perempuan, sebagai seorang isteri, bila berlaku sahaja kematian suami, perkara yang pertama anda boleh tuntut. Okay, anda kena selesaikan. Kalau boleh anda selesaikan, anda selesaikan. Ataupun anda sendiri yang nak tuntut pun boleh juga. Kita sebut sebagai hutang dalam perkahwinan. Perempuan, bila sahaja kematian seorang suami, kalau suami kita meninggal, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh ahli waris. Ahli waris tu termasuklah kita sebagai isteri, anak-anak, bapa, datuk dan sebagainya. Okay? Yang penting tu, perkara yang pertama Nabi suruh selesaikan adalah selesaikan hutang si mati dulu. Hutang dulu. Nabi tak sebut faraid dulu. Sebab ada orang perempuan, dia mengambil dia terburu-buru. Selesaikan cepat faraid. Jadi apa pun nak selesai faraid cepat-cepat. Bawa keluar duit daripada bank, pergi settle terus bahagi duit. Kadang-kadang ada orang ni meninggal pagi, petang tu tanam terus pergi bawa keluar duit, pergi bedak dah secara faraid. Tak boleh macam tu. Sebab perkara pertama yang kita kena selesaikan, alright, hutang si mati dulu. Okay, sama ada kita sebagai seorang waris, kita menyelesaikan hutang si mati tu dulu. Ataupun anda sebagai seorang isteri pun, anda boleh tuntut hutang tersebut. Okay, saya cerita dalam prospek malam ni kepada isteri. Saya cerita isteri kena tuntut hutang dulu. Contoh dia apa dia? Macam contoh, ada klien yang suami dia meminjam barang kemas. Okay, dia minjam barang kemas, kemudian dia gadaikan. Dia gadaikan barang kemas tersebut, tapi tak dan nak tebus balik tersebut, suami ni meninggal. So bila suami ni meninggal, jadi hutang dia kepada isteri tersebut kan. Jadi dia kena ambilkan benda tu dulu. So kena dapatkan balik benda tu untuk dikira sebagai hutang. Dia bukan milik. Alright. Kalau hutang yang saya maksudkan ni perempuan, yang lebih tepat tu adalah hutang dalam bentuk hutang peribadi. Okay, hutang dalam bentuk hutang peribadi. Dia bukannya hutang bank. Kalau macam hutang bank ni macam hutang beli kereta, beli motor, beli rumah. Yang ni kalau nak settle hutang tak tersettle. Contoh dia, rumah dia ada loan lagi ni. Ada lagi 200,000. Nak cari mana 200,000? Dia bukan hutang macam tu yang saya maksudkan. Hutang yang dikatakan dalam penyelesaian perlu untuk diselesaikan tu adalah hutang berbentuk peribadi. Sebab tu perempuan, ada perkara yang kita selalu lakukan bila kata berlaku kematian sebelum kita nak tanam si mati tersebut. Kalau kita nak tanam suami kita kan, kalau mungkin wanita dia duduk dekat dalam rumah kan, dia tak berasa benda tu. Siapa pernah tengok lah, okay? Tapi macam saya sendiri lalui situasi sebagai anak lelaki sulung, okay? Jadi bila arwah abah saya meninggal, so selepas dah siap kapan semua tu, kita nak bawa pergi ke kubur. So saya dekat luar rumah tu, dalam ramai orang tu, saya sebut Assalamualaikum. Saya mohon kepada siapa-siapa yang ada yang ada arwah ni berhutang pada dia, tolong datang kepada saya untuk beritahu berapa hutang tersebut. Dan saya bagi tahu juga, kalau katalah ada orang yang berhutang kepada arwah pun, tolong bagi tahu. Tapi yang selalu yang datang ni, orang main minta, kata arwah ni ada hutang dengan saya sahaja. Tapi kalau arwah bagi hutang ke orang, jarang orang nak main mengaku. Selalu senyap-senyap sahaja.
Okay, yang ni lah yang kadang-kadang kita tak berapa nak gemar sikit. Kita ni pandai berhutang tapi kita tak pandai nak bayar hutang. Itu masalah juga tu. Okay, so apa perkara yang pertama saya katakan tadi? Yang pertamanya, hutang. Tuntut. Anda sebagai seorang isteri, anda boleh tuntut hutang dulu. Kalau suami dalam tempoh perkahwinan, dalam tempoh dia masih hidup, anda sebagai seorang isteri boleh tuntut hutang tersebut. Okay, kalaulah hutang tu macam ahli waris yang lain, dia tak ada masalah sangat lah. So semua setuju, okey, kata betul memang ada hutang sebagainya, so boleh tolerate, anda boleh ambil sebahagian duit yang bahagian hutang tu. Tak kira lah kalau hutang tersebut mungkin RM1 dan sebagainya, tapi anda nak juga bahagian tersebut, duit RM1 kan, hutang juga kan. So anda boleh ambil, sebab hutang tetap hutang. Itulah perkara pertama yang perlu diselesaikan oleh seorang ahli waris kepada seorang yang telah meninggal dunia. Dia bukan faraid dulu. Alright, faraid ni last sekali. Dia kena selesaikan hutang dulu. Faham? Kalau hutang tak selesai, tak boleh faraid. Haram bahagian dia. Sebab bahagian orang yang berhutang, si mati berhutang tu adalah penting untuk dilunaskan dulu. Alright? So, faham Tuntut hutang dulu. So, apa perkara pertama isteri perlu lakukan? Tuntut hutang dulu. Alright. Yang kedua, perkara yang perlu untuk isteri lakukan, kalau kata berlaku kematian suami, apa yang dia boleh tuntut? Yang perkara kedua adalah tuntut harta sepencarian. Perempuan, harta sepencarian dikategori sebagai hutang. Hutang suami kepada isteri. Okay, saya 2-3 hari lepas kan, saya ada berkongsi tentang harta sepencarian. So, harta sepencarian ni, kalau seorang isteri, dia nak tuntut harta milik suami ni, kalaulah dia tak bekerja sekalipun, dia tak buat keluar duit untuk beli rumah tu, dia tetap ada hak terhadap rumah tersebut, selagi mana rumah tu dibeli dalam tempoh perkahwinan oleh suami dia. Suami beli saja dalam tempoh perkahwinan, yang tu adalah harta sepencarian suami dan isteri. Sebab isteri, dia ada sumbangan tak langsung. Okay, kalau suami, dia kena ada sumbangan langsung sahaja. Tapi kalau isteri, kalau tak bekerja sekalipun, dia tetap layak untuk dapat harta pencarian dengan alasan sumbangan tak langsung. So, benda tu dia mesti ada hak. Jadi, seorang lelaki, dia tak boleh kata tidak. Benda ni adalah ketetapan hukum syarak. Isteri ada bahagian, suami ada bahagian. Itulah harta sepencarian. So, harta sepencarian ni, dia termasuk dalam hutang. Hutang si mati kalau tak selesaikan. Jadi, selepas anda tuntut hutang anda, kalau suami meninggal ni, dia ada hutang dengan anda sebagai isteri. Lepas tuntut hutang, anda boleh tuntut harta sepencarian. Sebab harta sepencarian juga adalah hutang. Hutang suami kepada isteri, kalau dia tak selesaikan lagi benda tu. Okay? Jadi, perkara tu adalah perkara yang penting. Perkara penting yang perlu dilakukan. Kenapa seorang isteri ni boleh dapat juga atas pencarian kalau kata berlaku kematian suami? Sebabnya salah satu hikmah dan satu lagi perempuan. Perempuan kena tahu. Alright. Bila kita sebut tentang faraid ni perempuan, pembahagian harta pusaka. Maksudnya pembahagian harta milik si mati. Nama si mati ni. Nama suami kita. Jadi, bahagian untuk anda sebagai seorang isteri, okay, kalau tak ada anak, anda hanya layak dapat 1/4 sahaja. Okay. Tapi kalau ada anak, anda akan dapat 1/8. Okay. Tu dah kecil kan. Kalau ada anak 1/8. Kalau tak ada anak 1/4. Itu kalau anda seorang sahaja. Tapi kalau bayangkan si mati meninggalkan 2 isteri. 2 isteri, ada anak. Salah satu daripada tak kisahlah, ada anak. Okey. Jadi bahagian anda akan jadi 1/16. So 8 kan. Tadi 1/8. Ni kalau ada 2 isteri, 1/16 pula. Kecil tak bahagian anda? Kecil lagi. Nak lagi kecil? Kalau ada 3 isteri. Kalau ada 3 isteri, 1/24. Betul. 8, 16, 24. Betul lah. 1/24.
Nak lagi kecil, ada yang kadang. Yang seorang lelaki dia kahwin 4. Jadi yang keempat ni 1/32. Nak bayangkan macam mana? Anda bayangkan dekat sebuah kek, sebiji kek, cuba belah belah 32 bahagian, anda dapat banyak mana? Itu baru bahagian anda, dia belum campur lagi dengan bahagian orang lain lagi kan. So dia mungkin akan lebih kecil. Kalau si mati ni dia meninggalkan harta yang berjuta-juta lemon, dia macam apa Diva AA cakap, berkepuk-kepuk kau sekolah tak? Tu. Aku selalu pula duk tengok sekarang ni Azwan Ali ni. Okey, lepas tu nak bagi tahu kalau kata duit banyak ditinggalkan tak apa. Sebab dia adalah juga bahagian kan. So bahagian kalau nak tuntut tu, kalau 1/32 pun, kalau mati tu meninggalkan berpuluh-puluh juta, juta jugalah bahagian pun kan. So tak apalah. Ini kalau mati pun dia meninggalkan 1,000, 2,000 ni, tak berbaloi juga kadang pun. Okey, kalau katalah rumah bahagian rumah dia, si mati ni dia tak ada tinggal duit pun, dia tinggal rumah sahaja. Kalau dia tinggal rumah, jadi rumah tersebut hendak dijual. Kalau nak dijual tu, bahagian anda 1/8 saja daripada rumah tersebut. 1/8 sahaja daripada rumah itu kalau anda seorang lah. Kalau ada anak campur semua lagi kan, tu belum lagi bahagian tu, anda pun dapat sikit saja. Jadi that's why ada hikmahnya disyariatkan untuk harta sepencarian ni diberikan kepada isteri. Isteri boleh tuntut harta sepencarian. Okey, dia paling at least paling tinggi pun boleh dapat separuh. Kalau tak tinggi separuh pun sekurang-kurangnya boleh dapat 1/3. Jadilah. Okey, sebab 2/3 lagi tu bahagian si mati. Ni kalau cerita yang si mati ni, dia sendiri je yang beli. Dia buat keluar duit sendiri, dia yang bayar sendiri. Jadi anda sumbangan tak langsung sahaja. Sebab biasa kita dapat 1/3. So 1/3 daripada bahagian harta sepencarian. Kemudian lepas tu akan ada bahagian juga untuk pusaka. Okay, 1/8 tambah 1/3 bahagian. Macam itulah. Jadi banyaklah juga anda boleh dapat kat situ. Alright. Yang lain tu bahagian kat mana? Yang lain tu adalah bahagian ahli waris yang lain. Alright. Bila berlaku kematian ni perempuan, itulah perkara yang anda kena fikirkan. Anda kena selesaikan. Sebab apa perempuan? Ada orang yang mana kita semua dapat tahu cerita-cerita yang berkenaan dengan perebutan harta. Alright. Perebutan harta ni dia bukan satu benda yang baru perempuan. Ada orang yang dia tak pernah pun jaga si mati ni semasa si mati dalam keadaan sakit. Right. Ada orang yang dia mungkin tak pernah ambil tahu pun tentang si mati. Jadi apa pun dia tak pernah ambil peduli pun. Okay. Ada orang yang dia dah lama menghilang, tiba-tiba dia main. Bila sebab kematian dia main claim. Ada macam-macam jenis orang sekarang perempuan. Yang dia akan datang bila melibatkan pembahagian harta. Tak dandan, kadang-kadang nak ambil dulu harta tersebut. Okey, jadi yang akan bukan nak kata menjadi mangsa perempuan, sebab bila cerita tentang pembahagian harta pusaka ni, dia adalah satu perkara yang kita kena ingat. Alright? Allah SWT turunkan ayat berkaitan dengan pusaka sebagainya, nak bagi tahu setiap orang dia ada bahagian masing-masing terhadap harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, dia bukannya sebab kata dia ni tak pernah ambil peduli pun jadi dia tak boleh dapat. Tak boleh macam tu. Ada sebab yang tertentu. Cuma yang kita patut fikir dari sudut kemanusiaan, dari sudut keprihatinan. Kadang-kadang ni orang ni dia tahu, kata dia tak pernah ambil peduli pun. Tapi bila bab duit ni, dia nampak laju lah, cerah mata. Sungguh-sungguh lah nak perang. Padahal tak pernah ambil peduli pun sebelum ni. Tapi sebabkan harta ni, dia memang ada hak kat situ, maka memang menjadi hak kepada dia. Contoh, saya pernah kongsikan cerita ni, iaitu rumah yang dulu kan, saya duduk dekat adalah taman kat sini, dekat Sungai Petani juga, sebuah taman ni.
saya menyewa. Jadi sebelah rumah tu dia ada rumah yang kosong tau perempuan. Dah bertahun-tahun lama dia. Okay, dah bertahun-tahun. Saya teringin sebenarnya dulu nak beli rumah tu. Sebab banyak kemudahan yang berdekatan. Jadi saya nak duduk kat situ lah. Saya nak beli rumah tu sebab tambah-tambah dia end lot. Jadi tapi kan saya tak pernah tahu siapa pun owner. Dah lah nampak macam naik lalang sikit dan sebagainya. So kita tanya pun siapa pun tak tahu. Jadi bila sekali tu hari raya perempuan, ada raya tahun bila tau, saya pun dah tak ingat dah. Ada orang datang cuci main rumah tersebut. So saya pun buat-buat lah. Saya buat-buat lah tanya sebab kok lah nak jual ke kan. Tapi dia kata ni rumah mak mertua saya. Dia kata dia memang mak mertua. Mak mertua saya ni dia kata ada 3 orang anak perempuan. Jadi 3 orang anak perempuan ni dia tak mau nak selesaikan pembahagian harta pusaka mak dia ni sebab ada adik mak dia ni lelaki. Okey, adik mak dia ni lelaki nak bahagian juga. Perempuan, kalau katalah bab pusaka ni dia punya bahagian untuk anak perempuan, kalau semua anak perempuan dia hanya akan dapat 2/3 kongsi sahaja. Dia adalah bahagian dia. Jadi 1/3 lagi dia akan pergi kepada bapa saudara tersebut. Oh, patutlah saya kata, oh patutlah. Saya katalah kalau tak selesaikan memang tak akan boleh selesai. Nanti ni saya cadangkanlah kena buat atas pencarian, buat cerita ni bagi atas pencarian ke kan supaya dapih tinggi nilai dia. Tapi benda ni tak mau juga dilakukan sebab benda ni dia macam ada isu lah berkenaan dengan keluarga sebab bapa saudara tak pernah pun nak ambil peduli masa mak dia sakit dan sebagainya. Tapi bila bab nak jual tahu kata mak dia ni owner rumah tersebut, so dia tak mau sebab nilai saya rasa tinggi. Rumah memang strategik dan sebagainya, memang saya rasa tinggi. Jadi saya kata kalau tak selesai macam ni, yang lebih peritnya adalah nanti ahli waris yang lain. Mungkin tak kena dekat anak-anak perempuan ni, tapi dia kena dekat cucu-cucu pula nanti ni. Tak cucu dia kembali pada cicit dan sebagainya. So harta tu dia akan jadi harta pusaka sebenarnya. Harta pusaka ke pesaka, Allahualam. Puaka nanti ni. Faham tak? So macam tu lah. Sehingga ke sekarang ni perempuan, ada pernah, saya rasa dalam 2 bulan ke 3 bulan yang lepas lah, saya pernah lalu kat situ lagi. Saya masih tengok tak ada lagi penghuni, tak pernah pun berubah lagi macam tu juga. So bayangkan keadaan yang saya rasa dah dilalui tu, mungkin dah hampir 10 tahun dah saya rasa. Dia kata yang tu lama. Bila masa saya duduk tu dia lebih kurang dalam 6 tahun yang lalu. Jadi kisah tu pun dia dah sebelum pada tu lagi, dah 3-4 tahun dah macam tu. So bayangkan situasi yang berlaku tersebut. Faham? That's why perkara yang boleh menambahkan bahagian anda sebagai seorang isteri, anda kena buat tuntutan harta sepencarian. Okay, tuntut harta sepencarian supaya bahagian anda lebih sikit. Alright? Okay, so good. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, sebagai seorang isteri, kalau kata berlaku kematian suami, okay, kalau kata berlaku kematian suami, anda kena buat tuntutan yang ketiga ni, iaitu hak jagaan anak. Yang ni kalau perlulah. Okay, hak jagaan anak. Hak jagaan anak ni adalah salah satu perkara yang menjadi isu juga kadang-kadang. Ada orang yang dia lepas sahaja kematian suami ni, dia tahu memang hak jagaan anak tu kepada diri dia, tapi lagi ada pihak yang nak ambil. Kadang-kadang mungkin benda ni dia tak jadi isu banyak sangat kalau kata berlaku kematian suami, tapi selalu berlaku kematian isteri. Bila berlaku kematian isteri, selalu banyak juga kes hak jagaan anak, berebut dan sebagainya. Okay, macam contoh contoh yang kita boleh baca daripada akhbar, daripada kita punya portal dan sebagainya. Ingat tak lagi tak? Saya tak silap saya 2 tahun yang lalu, kisah yang anak-anak yang kisah tragedi Myvi dekat mana tu dekat Lebuh Raya tu yang Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama highway tu? Saya pun lupa. Max saya pun dah lupa dah. Max kot. Right? Yang mana kejadian Myvi tu kan. So kejadian Myvi tu, yang meninggal tu serentak suami dengan isteri. Jadi yang berlaku perebutan tu siapa? Yang berlaku perebutan tu adalah mak saudara dengan mak saudara belah ni dengan mak saudara belah ni. Macam tu lah.
Saya mungkin tak terperinci sangat, tapi kalau anda nak baca, anda boleh Google. Anda boleh tengok kematian pasangan suami isteri, dia mati serentak, kes Myvi. Lebuh raya Duke. Betul. Tengok, selalu memang berlaku, kalau kata berlaku kematian, akan ada isu berkaitan dengan hak jagaan anak. Alright, tapi kalau katalah berlaku kematian ni, suami meninggal, kalau ada isu lah berkenaan dengan perebutan hak jagaan anak ni, anda kena selesaikan juga. Boleh buat tuntutan hak jagaan anak. So, siapa yang nak lawan? Iaitu orang yang lain lah, yang ada kaitan. Contoh dia, ahli waris seperti mak mertua, bapak mertua. Kita pernah buat tuntutan di mana bapa mertua nak tuntut juga hak jagaan dan juga hak untuk bermalam dengan anak, dengan cucu dia. Jadi kadang-kadang kita pun terfikir juga, kenapa sampai nak jadikan anak ni subject matters untuk nak berperang. Kadang-kadang sampai dah fikir benda ni jadi macam lepas kematian ni, kami nak juga bahagian macam tu. Sebab kita kena fikir juga, anak ni, dia orang yang akan dapat berfikir suatu hari nanti. Sebab dia manusia. Dia tak cantik lah kalau kata berlaku pergaduhan. Tapi kalau orang nak bergaduh juga, anda kena selesaikan dekat mahkamah. Biar mahkamah yang tentukan. Alright, siapa yang dapat hak ni, siapa yang dapat hak bermalam, siapa dapat hak jagaan, siapa dapat cuti sekolah dan sebagainya. Biar mahkamah clear kan, baru kita lega sikit. Alright. Yang tu yang ketiga. Okey. Yang keempat, yang ni yang selalu berlaku juga. Okey, yang selalu berlaku berkaitan dengan tuntutan selepas kematian suami, iaitu tuntutan nafkah anak. Perempuan, mesti ada di kalangan kita yang sekarang ni, ada di kalangan anda wanita yang bekerja dan sebagainya. Alright. Dia mungkin rasa macam tak apalah, yang penting anak-anak duduk dengan aku boleh besarkan. Aku bekerja, aku boleh spendkan duit aku untuk anak tersebut. Alright. Tapi kita kena ingat satu perkara. Kalaupun kita kena tanggung, kita boleh tanggung nafkah anak tersebut, alright, tapi kita kena ingat, yang lebih patut menanggung nafkah anak ni adalah waris si mati di sebelah laki. Maksudnya, kita tengok formula dia dari sudut ranking wali. Alright, so kita cerita kalau kata wali, siapa wali yang paling tinggi sekali untuk seorang wanita, secontoh dia, iaitu bapa. Yang keduanya datuk. Yang ketiganya saudara lelaki, kan, saudara lelaki seibu sebapa. Yang keempat bapa saudara sebelah bapa. Macam itulah. Okay, so banyakkan sebelah laki lah menang cerita. So, kalau katalah kita boleh tanggung nafkah anak tersebut, okay, so kita pun rasa macam tak mau panjang-panjang. Tapi at least sekurang-kurangnya kita kena tahu, yang patut mengambil berat tentang nafkah anak ni bukan anda sebagai isteri, bukan anda sebagai ibu. Alright? Yang patut mengambil berat benda ni adalah bapa si mati, kalau bapa masih ada. Kalau bapa tak ada, datuk. Kalau datuk tak ada, adik-beradik si mati. Adik-beradik laki si mati. So jangan rasa macam nak dapat nak dapat bahagian faraid tu laju bukan main. Nak sungguh-sungguh. Tapi bila bab nafkah anak hilang, yang ni selalu berlaku. Lepas saja meninggal, dia tak ambil pedulilah. Yang dia tahu nak ambil tengok bermalam dan sebagainya. Itu sahaja. Tapi bab jagaan, bab nafkah, memang ramai ke laut. Dah jadi nelayan lah semua. Saya pun tak tahu kenapa. Yang tu kita kena sematkan. Mungkin kurang yang yang lelaki mendengar benda ni. Tapi educate a woman, we can educate the whole world. Alright, so saya nasihatkan kepada wanita, anda boleh ceritakan kepada anak lelaki anda, kepada siapa-siapa yang ada kaitan dengan anda. Sebab benda ni kita tak boleh terlepas pandang. Bila jadi benda ni habit, bila jadi benda ni macam kita panggil the new normal, yang mana isteri boleh tanggung, ibu boleh tanggung dan sebagainya, dia akan menyebabkan orang yang sepatutnya menanggung tanggungjawab tu, dia akan melepaskan tanggungjawab. Sebab kita rasa macam normal lah. Normal lah kalau suami mati, tak apalah, memang aku kena jaga seorang-seorang. Akulah ibu tunggal yang akan membesarkan anak-anak aku. Sedangkan yang patut mengambil berat tentang nafkah anak ni bukannya ibu tersebut, tapi
orang lain yang ada kaitan dengan si mati. Kalau kata si mati ni memang suami ni sebatang kara, yang tu tak boleh nak kata apa lah kan. Kalau sebatang kara tak boleh kata apa lah. Dia tak ada emak, tak ada ayah, tak ada siapa pun. Tu memang anda memang anda kena tanggung lah. Contoh kalau dia masih tak sebatang kara pun, mungkin lah kan si mati ni anda kahwin dengan laki mu'allaf. Orang yang mu'allaf dia dianggap macam sebatang kara. Kalau kata keluarga dia yang lain-lain tu, adik dia laki, abang dia laki, ayah dia laki, semua tu bukan Islam, jadi mereka tak ada kaitan. Okay, mereka tak ada kaitan untuk nak tanggung. Tapi kalau katalah anda menikah dengan seorang lelaki yang agama Islam, dia ada adik-beradik, kalau dia meninggal, ni hak laki-laki ni semua kena tanggung nafkah tersebut. Dia tak boleh melepas-lepas macam tu sahaja. Ingat, nafkah anak dia bukan tanggungjawab seorang ibu perempuan. Bukan tanggungjawab seorang ibu. Tanggungjawab seorang ibu, dengar betul-betul. Tanggungjawab dia adalah melahirkan dan membesarkan anak tersebut. Jaga anak. That's why hak jagaan anak tu dia letak kepada ibu. Dalam undang-undang pun dia sebut letak pada ibu dulu. Tapi bab nafkah ni siapa? Bab nafkah adalah kepada bapa. Kepada bapa, bapa kepada bapa, adik-beradik lelaki si bapa, bapa saudara kepada bapa. Faham? So benda ni jangan ambil mudah. Kalau ambil mudah, nafkah anak ni, ingat, kita mungkin boleh terlepas dekat dunia, tapi kita tak tahu bagaimana keadaan kita di akhirat kelak. Kita orang Islam, kita ada belajar tentang beriman kepada hari akhirat. Sebab apa? Sebab itulah ilmu yang awal kita belajar, rukun iman kan. Ada 6 perkara, salah satunya adalah beriman kepada hari akhirat. Kita kena percaya. Sebab kita percaya itulah kita kena tahu hari akhirat ni adalah hari pembalasan. Kalaulah disebabkan benda yang wajib tu kita tak tunaikan, rasa-rasalah kan di hari akhirat nanti ni ada tak jaminan untuk kita terlepas. Kita terlepas daripada segala-galanya, terutamanya berkaitan dengan perkara yang wajib ditunaikan, iaitu nafkah. That's why kalau bab nafkah ni saya cukup tekankan. Nafkah anak, nafkah isteri, lepas bercerai, nafkah iddah. So bab nafkah dia tak boleh main-main. Kalau tak bagi dikira hutang. Okay? So nafkah anak selepas kematian, dia adalah satu perkara yang seorang isteri kena tuntut. Okay. Yang kelima, boleh lagi saya kena cepat sikit. Nampak lagi anda semua mungkin macam lemau lah. Nak nyanyi lagi ke? Tak payahlah menyanyi satu hari satu lagu sudah lah. Okay. Yang kelima. Perkara yang kelima yang seorang isteri kena tuntut selepas saja kematian suami adalah hibah. Pengesahan hibah dan juga pengesahan wasiat. Perempuan, mungkin masa ketika suami anda masih hidup, dia ada membuat wasiat. Okay, kalau tak buat, mungkin wasiat tak buat kepada kita sebab kita adalah ahli waris. Tapi dia mungkin dia buat hibah. Dia buat suami ni dalam masa dia hidup, dia buat hibah. Dia buat surat ikatan hibah. Okay, dia buat surat ikatan hibah dan kemudian dia meninggal. Bila dia meninggal, anda kena buat pengesahan tersebut. Macam sebulan yang lalu, sebulan lebih yang lalu lah, hampir 2 bulan yang lalu, firma kami membuat satu proses hibah. Kita ada proses hibah yang mana dia ada khutbah untuk hibah. Seorang suami dia nak hibahkan harta kepada isteri. Okay, jadi kita buat surat ikatan hibah, kita buat proses dan sebagainya. Kita tengok dari sudut rukunnya cukup ataupun tidak. Alright, so semua complete. Kita buat hibah tersebut. Saya baca khutbah, bagi tahu apa proses dan sebagainya. So proses hibah tersebut adalah satu proses yang kita nak bagi sahkan dari sudut hukum syarak dulu. Okay, sebab rumah yang nak dihibahkan, harta yang nak dihibahkan tu, ada yang dah sempurna milik dan ada yang masih belum sempurna milik. Contoh dia seperti rumah. Rumah ni biasanya dia ada masih dalam hutang. Jadi kalau kita nak hibahkan rumah ni, biasa kita akan buat surat ikatan hibah.
Okey, bila kita buat ikatan hibah tersebut, selepas sahaja suami meninggal, isteri dia kena pergi buat pengesahan hibah. Dia boleh buat pengesahan hibah tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah. Dia tak terhenti setakat perjanjian macam ni sahaja. Dia mesti ke Mahkamah Tinggi Syariah. Sebab Mahkamah Tinggi Syariah yang boleh mengesahkan hibah tersebut sah di sisi undang-undang, sah di sisi hukum syarak. So kalau mahkamah sahkan hibah tersebut, and then anda boleh dapat harta tersebut. So harta tu yang ditinggalkan si mati, dia tak boleh dikira sebagai faraid dah. Dia tak boleh kira sebagai faraid. Harta hibah, kalau dia dah bagi, habis. Dia tak ada bahagian faraid dah. So make sure yang ni dia adalah hibah. Okay. Pengesahan hibah, dia mesti dilakukan di Mahkamah Tinggi Syariah. Cuma anda kena buktikan. Sebab nak mengesahkan hibah ni, yang paling payah adalah hibah pakai mulut sahaja. Tuan, dulu kan suami saya adalah cakap, ni rumah ni dulu, nanti rumah ni milik awak lah. Saya bagi hibah dekat awak. Tapi tak ada hitam putih, tak ada pun khutbah, tak ada pun proses undang-undang, tak ada pun bukti apa pun tak ada, saksi apa pun tak ada. Yang ni adalah satu problem yang besar. Memang dia sukar untuk diterima. Ingat, bila anda pergi ke mahkamah, dia bukan anda pergi mahkamah bawa diri, bawa kaki, bawa badan, bawa IC macam tu saja. Tak. Dia kena bawa pembuktian. Dia tak boleh dengan air mata darah menangis. Betul Tuan Hakim, sungguh Tuan Hakim, ya Allah, memang laki saya kata macam tu. Air mata darah bukan bukti, perempuan. Okay, ceritalah macam mana sekalipun, air mata ni dia bukan bukti. Bukti dia mesti boleh dilihat, mesti boleh didengar. Okay, so kalau katalah suami memang ada buat hibah, anda kena buat pengesahan tersebut. Okay, yang ni perkara yang perlu untuk ditunaikan, perlu dilakukan oleh seorang isteri. Dan yang terakhir, yang keenam. Okay, sebelum saya nak ambil soalan. Alright, yang keenam, iaitu seorang isteri, dia boleh buat tuntutan faraid. Perempuan, ada orang, dia tak tahu yang dia boleh buat tuntutan faraid. Dia ingatkan anak yang boleh kena buat tuntutan. Ataupun abang saudara, bukan abang saudara, abang si mati kena buat tuntutan. Ataupun ayah si mati buat tuntutan. Okay, dia tak perlu. Siapa yang bergelar sebagai ahli waris, orang yang berhak menerima harta pusaka, isteri, anak, bapa, ibu, siapa-siapa di kalangan ahli waris ni, dia boleh buat pengesahan, dia boleh buat permohonan faraid. Okay, ni saya share sikit. Permohonan faraid ni dia bukan macam kita kena pergi direct ke mahkamah syariah semata-mata. Tapi dia mungkin akan kena pergi ke mahkamah syariah untuk dapat perintah faraid. Kemudian dia kena pergi ke pejabat tanah dan pejabat tanah untuk pembahagian. Kalau harta ni harta yang bercampur, ada rumah, ada duit. Kalau si mati ni dia meninggalkan harta alih sahaja, ada tinggal kereta dengan duit sahaja, rumah tak ada, tanah pun tak ada. Okay, so dia kena pergi ke amanah raya sahaja. Tapi nak ke amanah raya kena dapat perintah faraid dulu. Ataupun si mati dia meninggalkan harta yang bernilai 10 juta. Banyaklah. Okay, dia kena dapatkan perintah faraid, kemudian dia kena pergi ke mahkamah sivil pula. So panjang sikit masa, perempuan. Saya ada pengalaman dah buat macam tu, yang mana arwah bapa saya, arwah abah saya, dia meninggal tahun 2018, bulan Mac, 18 hari bulan Mac 2018, 6 hari sebelum birthday saya. Okay. Jadi bila arwah abah meninggal, saya katakan hampir 2 tahun untuk nak selesaikan everything. Take time. Sangat-sangat mengambil masa untuk nak menyelesaikan semuanya. Termasuklah proses pertukaran nama dalam geran, proses dekat proses dekat amanah saham, ASB, proses tiba-tiba pula datang pula bukti ada harta yang belum lagi dibuat. So kena lagi. Jadi memang sangat take time. Yang penting anda kena tahu, anda juga ada hak untuk nak melakukan. Kalau katalah benda ni ada
ada yang anda boleh buktikan. So, anda pun boleh buat permohonan perkara tersebut. So, tak perlu tunggu. Ada orang kadang-kadang perempuan, dia menunggu. Dia tunggu sampai 2 tahun, 3 tahun. Tak habis-habis lagi meratap. Kita sebagai orang Islam, kita jangan terlalu meratap. Betul, memang sedih. Saya pun boleh katakan hampir seminggu lebih jugalah. Kadang-kadang hampir 2 minggu saya nak recover balik. Macam pergi ke court kadang-kadang menangis, fikir semua tu. Memang. Tapi bila kita fikir balik, siapa pun akan meninggal. Termasuklah diri saya sendiri juga kan. That's why kalau kata saya bagi ilmu malam ni, sekurang-kurangnya pahala saya tu mungkin boleh berterusan. Alright, bila boleh berterusan ni, at least lah kan, kita tahu pahala ni boleh sampai insya-Allah kalau kata benda ni boleh mendatangkan kebaikan kepada anda. Kan? So tak apalah, saya anggap macam mana sekalipun arwah abah saya dah melakukan yang terbaik dan sebagainya, kita mendoakan saja supaya kita pun nanti mungkin boleh bertemu dia di sana. Macam itulah. So kita tak perlu nak meratap sangat, kita selesaikan. Tambah-tambah pula kalau kita ni adalah anak sulung, tambah anak laki sulung pula. Jangan mengambil masa yang terlalu lama untuk selesaikan. Sebab apa? Kalau lagi lama, bimbangnya nanti ni ada pula yang meninggal pula. Lagi menyusahkan juga. So kalau boleh, lepas saja meninggal, kena selesaikan. Everything ni biar kena cepat. Jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, harta tu akan tergantung. Itulah yang disebut sebagai harta tak tuntut. Perempuan, kalau anda boleh Google, harta yang tidak dituntut dekat dalam Malaysia ni, perempuan, harta milik orang Islam dah lebih pada berapa itu? 1 bilion. Tak silap saya. Dia bukan benda main-main. That's why, jangan cakap kalau orang yang tiba-tiba dia macam lepas saja meninggal, dia tanya, esok tu dia tanya dah, okey, apa harta peninggalan si mati? Terus kita tepuk meja. Kubur pun tak ada habis merah lagi. Aish. Oh boy. Tahlil pun tak dan lagi tak dan 3 hari 3 malam lagi. Dah tanya pasal harta dah. Jangan macam tu. Kita kena ubah mentaliti Melayu ortodok. Jangan fikir macam tu. Buang mentaliti Melayu ortodoks tu. 3 hari 3 malam tahlil baru boleh cerita pasal bab harta peninggalan si mati. Jangan. Alright, bincang tak apa. Okey, kita nak kena buat macam ni, nak buat macam ni, biar ada orang bantu. Kalau boleh bergaduh adik-beradik ni, lantik orang tengah. Biar orang tengah ni bagi tahu, okey, macam ni nak buat, macam ni nak buat. Biasalah, sebab kadang-kadang bila ahli waris bercakap ni, kadang orang tak percaya. Dia ni mesti nak lebih dan sebagainya kan. Biar ada orang tengah. Orang yang dipercayai, orang yang ada ilmu. Kalau nak lantik peguam pun boleh. Biar peguam tolong ceritakan. Sebab bukan nak suruh bergaduh, tapi kita kena selesaikan secepat mungkin. Bimbang ada hak yang tak ditunaikan nanti. Takut juga kadang-kadang, takut bukan apa, takut arwah ni tergantung lagi. So, jangan. Kalau kata ada orang nak bincang pasal peninggalan si mati ni macam mana, okey, bagi tahu. Alright, ada tak hutang apa si mati ni? Okey, ada pernah dengar tak hutang dan sebagainya? Ini ikut yang saya cerita ni. Baru kita dapat melunaskan dengan baik. Arwah bos saya meninggal 2018 dan alhamdulillah tahun 2021, 3 tahun tu. 3 tahun baru nak selesai. Tu pun sebab campur dengan COVID pun ada jadi take time panjang sikit lah. Tapi kalau ada pun mungkin paling smooth pun setahun lebih agak lah. So, ingat. Ini 6 perkara. Alright, kita revise balik. Yang pertamanya, tuntut hutang dulu yang perkahwinan. Yang kedua, tuntut harta pencarian. Yang ketiga, boleh tuntut hak jagaan anak kalau perlu. Yang keempat, tuntut nafkah anak. Yang kelima, buat pengesahan hibah. Yang keenam, buat permohonan faraid. Boleh Kalau tak boleh tak apa. Esok nanti saya akan post dalam bentuk bertulis. So saya minta anda tekan share lah. Kalau saya dah tulis tu ringkasan tu, janganlah anda baca tekan like saja. Come on lah, jadilah seorang pembaca yang baik. Pembaca yang baik adalah pembaca yang menyampaikan. Alright, bukan susah pun. Mungkin bayangkan macam ni saja. Kalau katalah kita tekan benda yang mudah, kita kongsi, kita tekan share benda yang baik, alright? Benda yang baik tu adalah ilmu yang membantu orang.
Kalaulah perkara tersebut memberikan bantuan disebabkan anda yang tekan share tersebut, mungkin kalau kita meninggal, pahala tersebut pun mungkin sampai kepada kita sebab kita cuba menyampaikan benda yang baik tersebut. Okay? So saya doakanlah siapa yang ada niat suka share benda-benda yang berkaitan dengan perkongsian ilmu, terutamanya perkongsian daripada saya, terima kasih sangat-sangat. Anda tak perlu nak minta izin. Saya memang sentiasa izinkan. Tambah-tambah anda semua yang follower saya mengucapkan terima kasih. Okay? Kalau dah tekan share-share tu, siapa yang belum tekan like dan tekan follow saya lagi, tekanlah. Maulah anda tak terlepas. Ni sebila saya buat live, dia naiklah notification. Fahmi Ramli tengah live ni, baru dia masuk. Kadang-kadang anda tak tekan follow. Bila tak tekan follow tu, anda terlepas. Saya live rupanya. Okay? Alright, cakap. Siapa yang nak tanya soalan, anda boleh tanya soalan. Cari ayak saat ni. Dah agak aku. Saat ni. Okay. So far okay So far okay kot no? Saya kena habis satu hari berapa ni? Berapa liter ni? Tak tahu lah. Saya kena habis banyak. Penat kau nak menghabis satu ayak. Satu botol ayak satu hari ni punya. Okay. Tak apalah. Sambil-sambil tu anda boleh tulis. Siapa nak tulis soalan, anda boleh tanya soalan. Tadi saya ternampak dah soalan. Mana dia ni? Okay. Mana? Kalau tak ada soalan, okey. Oh, laju sangatlah ulang balik satu tu. Yang pertama, tuntut hutang dalam perkahwinan. Okey, Puan Ina Syarina. Okey, tuntut hutang, tuntut harta pencarian, tuntut hak jagaan anak, tuntut nafkah anak, buat pengesahan hibah dan kemudian faraid. Ada 6. Tak apa Puan Ina Syarina, jangan risau. Nanti esok saya akan postkan. Macam tadi, petang tadi, pagi tadi, saya ada buat kesimpulan tentang perkongsian saya yang semalam. Semalam saya cerita pasal apa? Tu dia laki, dia memang macam tu. Dia lupa pula. Macam semalam saya pakai baju colour apa pun saya lupa. Alhamdulillah, sorry. Dia live duk belahar pula kan. Melolang ke. Apa dia dah. Saya cerita pasal apa semalam Aduh, lupa dah. Semalam saya lupa pasal apa. Oh, pasal tekanan mental. So pasal tekanan mental. Dia blank sekejap kan. Okay, so saya cerita pasal tekanan mental. So saya dah buat kesimpulan 4 perkara yang perlu dilakukan bila berlaku mental torture. Seorang isteri yang ditekan perasaan dia dalam rumah tangga ni. So apa yang dia kena lakukan? So 4 perkara tersebut. Okay, so saya dah buat kesimpulan. Kalau siapa yang dah baca, tekan share tu, saya mengucapkan terima kasih. Okay, terima kasih sangat-sangat. Sebab dah menyampaikan ilmu yang saya sampaikan tersebut. Okay, Ita Pisah Halim Saad. Saya pun biasa kena mereka kata kubuk dok merah lagi. Kalut nak saya lah nak bayar hutang-hutang arwah-arwah husband. Betul. Saya kan kadang-kadang pun saya pun tak faham lah pasal apa yang orang ni dia nak marah sangat bila kita nak minta bincang pasal harta ni. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia mungkin dia dah jadi macam sebati kot dengan kita punya dengan kita punya amalan lama-lama kot kan. Kubuk tak merah, kubuk tak habis merah lagi. Kata aduh. Hutang tu lagi lah. Hutang tu kalau tak settle, takut tergantung arwah tersebut. Tambah-tambah hutang tu hutang yang berbentuk peribadi. Oh, tak boleh. Hutang berbentuk peribadi ni perempuan, kalau katalah meninggal kan. Kalau kata meninggal, kita pergi bagi tahu kat bank meninggal, kita tak tahu ni duit berapa, duit dalam bank boleh buat kelak berapa, PIN number pun tak tahu. Kita nak pergi bagi tahu kat bank.
Kita pergi beritahu kat pegawai bank, "Cik, arwah suami saya baru meninggal. Tapi saya nak buat keluar duit, tapi saya tak tahu PIN dia." "Oh, tak boleh cik, kita kena freeze lah." Freeze bank tersebut sehinggalah dapat perintah daripada Amanah Raya ke, dapat perintah daripada Jabat Pusaka ke, baru boleh bawa keluar duit tersebut. So kena mengambil masa. Kalau lagi lambat, lagilah anda lambat untuk dapat bawa keluar duit tu. Bukan main-main benda ni. Sama lah macam KASB pun. ASB pun macam tu juga. Kalau kata meninggal, nak buat keluar, memang kena dapat perintah Amanah Raya ke, perintah Pejabat Pusaka ke, perintah Mahkamah Tinggi Sivil ke, barulah boleh buat keluar. Ni kalau duk habis tak habis merah lagi. Kalau pi tanam kubur tu dekat tanah merah, memang takkanlah bertukar jadi colour hijau. Buat lawak pula dah. Sorry lah taja bergurau. Okey. Azlina ZA. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jika bekas suami telah meninggal dan masih ada hutang dalam perkahwinan serta tunggakan nafkah belum dilangsaikan. Okey. Selepas bercerai, bekas telah berkahwin lain dan mempunyai anak lagi. Hutang-hutang tersebut yang belum dilunaskan, bolehkah dituntut kepada waris si mati termasuk isteri si mati? Jawapan saya, kita boleh tuntut hutang tersebut kepada waris si mati. Dia tak boleh tuntut kepada isteri yang baru tersebut si mati tu. Okey, boleh tuntut tunggakan, boleh tuntut yalah tunggakan dan juga hutang. Okey, tapi hanya kepada waris si mati yang sepatutnya anda tuntut tersebutlah. So kalau kata berkaitan dengan hutang tu, yang betul-betul pada saya yang relevan tu adalah kepada waris lelaki. Waris lelaki tu saja. Alright, sebab dia yang sepatutnya mengambil berat tentang hutang tersebut. Okay, tapi kalau katalah harta si mati ni pun tinggal pun memang tak ada, nak tuntut hutang dekat orang lain, dekat adik-beradik dia kan dan sebagainya, mungkin perkara tu adalah sukar. Nak buat tuntutan boleh, tapi nak dapat tu belum tentu. Okey, tunggakan nafkah. Tapi satu je saya boleh beritahu kat puan bila puan-puan yang menuntut ni, kalau kita sebut tentang tunggakan ni puan-puan, tunggakan nafkah, satu je saya nak pesan. Tunggakan nafkah ni memang ada satu tuntutan dekat Mahkamah Syariah. Kita sebut nama dia tuntutan nafkah tertunggak. Cuma nafkah tertunggak ni ramai orang tuntut tapi payah nak dapat. Sebab anda tak ada perintah nafkah. Dalam tempoh perkahwinan kita tak ada perintah nafkah. Jadi dia sukar untuk kita buktikan berapa tunggakan tersebut. Kalau anda beli kereta, okay, kita ada perjanjian bayar berapa setiap bulan, monthly, dekat bank. Contoh 1,000 setiap bulan. So, kalau kata berlaku tunggakan, at least bank tahu, ni dah tunggak 3 bulan, jumlah RM3,000. Contoh dia. Sama juga macam konsep nafkah ni. Bila kita tak ada perintah nafkah, jadi kita pun tak tahu berapa sebenarnya sepatutnya nafkah untuk kita. Jadi, ramai orang buat tuntutan tunggakan nafkah tapi payah nak lekat. Payah nak dapat. Sebab tak berjaya buktikan tunggakan tersebut. Alright? So, kalau nak tuntut tunggakan nafkah, make sure ada perintah yang mengatakan perintah nafkah dan ada perintah yang berkaitan dengan hutang. So, kalau kata memanglah si mati ni, kita dah pernah ada perintah nafkah, tapi dia tak bayar, so kita dah naik perintah untuk tunggakan nafkah. So, dalam proses perintah tunggakan nafkah tersebut, ada hutang, dia meninggal. So, boleh tuntut kepada waris. Tapi make sure satu lah, waris si mati ni memang meninggalkan harta. Kalau si mati ni tak meninggalkan harta, dia meninggalkan hutang saja, tak mungkinlah pihak waris-waris yang lain tu boleh untuk bayarkan. Tu je. Orang perempuan jangan duk buat bodoh-bodoh. Trending sangat bodoh-bodoh pula sekarang ni kan. Saya pun selalu buat juga mi bodoh-bodoh. Mi bodoh-bodoh tu maksudnya mi kosong lah kan. Mi bodoh lah, macam-macam lah. Tuan, apa maksud hibah kasih sayang? Maaf sekiranya soalan saya dari tajuk. Hibah kasih sayang, dalam Islam puan, dalam Islam, saya cakap dalam Islam lah, saya tak tahulah terma apa hibah kasih sayang ni puan Dalam Islam, hibah ni dia ada rukun. Okey. Hibah ni sebenarnya lebih kurang macam hadiah.
hadiah seorang kepada seseorang. Seorang suami kepada isteri, seorang ayah kepada anak, seorang datuk kepada cucu. Tak kisah. Kita nak hibahkan harta kita kepada siapa pun tak ada masalah. Termasuklah kalau kita nak hibahkan tu kepada orang bukan Islam. Tapi kalau macam wasiat, kita tak boleh wasiatkan harta kita kepada orang bukan Islam. Dan kita tak boleh mewasiatkan harta kepada waris kita. Sebab dia memang akan terima bahagian dia. So, macam hibah, kita boleh bagi harta kita kepada siapa yang kita nak. So, lebih kurang macam hadiah. Tapi apa beza dia dengan hadiah, hibah ni? Hibah ni, dia ada rukun. Rukun ni maksudnya benda yang wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk dipenuhi. Macam semayang, dia ada rukun solat kan? Rukun solat ada 13. Macam itulah rukun. Macam wuduk, nak ambil wuduk pun dia ada rukun dia. Dia kena ada yang pertama, kena niat. Kemudian basuh muka, basuh tangan hingga siku, basuh kepala, basuh kaki. Kemudian yang terakhir, tertib kan? Tu rukun dia. So macam tu juga hibah. Hibah dia ada rukun yang tersendiri. Okay. So apa matlamat hibah ni? Matlamat hibah ni adalah sebagai tanda kasih sayang. Tu je. Ni matlamat hibah ni macam tu. Tapi kalau kata maksud hibah kasih sayang ni, saya tak tahu. Saya pun tak pernah dengar lagi. Kalau kita pegang Mahkamah Syariah pun, memang kita akan tanya nak buat apa? Nak buat permohonan pengesahan hibah. Dia tak ada terma panjang permohonan pengesahan hibah kasih sayang. Tak ada. Pengesahan hibah sahaja. Mungkin lah kan, mungkin dia tu adalah satu perkataan yang direka khas untuk perkara-perkara tertentu kot. Bagi hibah tu memang tujuannya atas sebab kasih sayang. Suami kepada isteri, datuk kepada cucu. Okey. Kalau nak buat hibah macam mana, kena jumpa lawyer ke? Yang tu sebaiknya puan. Sebaiknya. Sebab saya percaya kan, dia nanti mungkin tak apa nak, sebab cerita dia tu cerita tentang pengurusan harta. Tapi kan saya percaya ramai orang tengok cerita Tiga Abdul. Kan cerita P. Ramlee. Tahu kan? Saya ni adalah Sulaiman Akhlaken. Hai anak andaku Abdul Wahub, esok kamu pergilah ke bandar, carilah seorang yang bernama Sulaiman Akhlaken. Dia adalah peguam. Itu. Ingat nama ini betul-betul. Sulaiman Akhlaken. Bangun. Sulaiman Akhlaken. Akhlaken. Akhlaken betul. So nak ceritakan apa dia? Nak ceritakan benda tu, apa nama tu? Ismet. Ismet Ulam Raja kan? Saya biasa tengok kan cerita Tiga Abdul kan? Ismet Ulam Raja ni, dia ada peguam yang menguruskan harta dia. So kalau kata harta dia meninggal tu, dia akan bagi kepada siapa siapa yang dia dah namakan tersebut. So perasan tak? Dalam cerita tu dia nak cerita tentang hibah juga. Kan? Dia kata dia bagi semasa kematian Ismet Ulam Raja, dia kata sebelum kematian dia kata Ismet ada meninggalkan harta-harta yang di luar negara. So dia akan diuruskan oleh anak dia. So dia macam nak dah bagi tahu kat situ hibah dia bagi kepada anak dia, tapi ada orang yang tolong mentadbirkan. So macam tu jugalah, sebaiknya memang kena lantik peguam. Lantik peguam untuk dapatkan pandangan dulu tentang hibah dan sebagainya ni. So baru kita boleh aturkan. Kena jumpa lawyer dan sebagainya. Alright. Sulaiman Akhlaken. Saya rasa kena buat macam tu apa ni. Nama aku lah Fahmi Akhlaken. Aduh, mental apa tah. Tekanan mental. Ramai orang tengok. Terima kasih. Alright, Ina Syarina. Okey, soalan saya. Saya isteri kedua. Kalau kata semua harta atau wang setelah ditolak hutang dan baki dah diambil oleh isteri yang pertama, lepas tu dah dibahagi-bahagi ke anak-anak belah sana, boleh ke saya buat tuntutan? Macam mana pula dengan anak belah saya sekiranya ada? Allah. Maksudnya dalam cerita, dalam pertanyaan Puan Ina Syarina ni, saya tak tahulah betul ataupun tidak, tapi pada firasat saya, tolong betulkan kalau saya salah
pada firasat saya, Puan Ina Syarina punya kisah ni, keluarga sebelah isteri yang pertama ni, kan, dia meninggalkan. Maksudnya dia tak macam tak masukkan nama puan dan juga anak-anak puan sebagai ahli waris. Betul. So macam orang kata bagi senyap lah. Kata yang ni tak ada, mereka ni tak ada apa. So mereka buat permohonan, mereka dah bahagi siap-siap semua, tapi mereka tak masukkan nama ahli waris daripada sebelah isteri yang kedua. Yang ni bukan perkara yang baru, memang banyak juga berlaku. Okay, jadi jawapan saya puan, boleh buat tuntutan, cuma kena buat, nama dia starting dia kena buat permohonan dekat Mahkamah Tinggi Syariah pula. Mahkamah Tinggi Syariah semula untuk nama dia macam apa dia macam semakkan semula pembahagian faraid tersebut. So anda nak kena buat nak buat panggil mahkamah, nak bagi tahu kata berlaku ketinggalan nama ahli waris tersebut. Termasuk dengan diri puan lah kan, dan juga anak-anak. So, dan kemudian bila dah dapat pengesahan tu, anda kena pergi ke Mahkamah Pusaka ataupun Mahkamah Tinggi Sivil, tempat di mana waris yang dah bedak-bedak harta ni, mereka buat. Kalau contohlah, mereka buat dekat Mahkamah Pusaka. Okay, Mahkamah Pejabat Tanah dan Pusaka. So, mereka dah dapat perintah daripada tempat tersebut. So, kita kena pergi ke tempat tersebut. Bagi tahu kata, saya dah disahkan oleh Mahkamah Syariah. Ini sepatutnya bahagian faraid saya, tapi saya tak dimaklumkan benda ni oleh keluarga isteri pertama. So, dia orang ni akan dipanggil semula. Dia akan dipanggil semula dan kena buat semakan yang terbaru. Dan kemungkinan kalau katalah mereka ni menipu, maksudnya memang mereka sengaja sembunyikan, tu perkataan dia, sembunyikan ahli waris ni, maksudnya anda yang layak sebagai ahli waris tapi anda disembunyikan daripada dimasukkan dalam senarai penerima harta pusaka tersebut. So sengaja dia boleh dikira sebagai menghina perintah mahkamah. So yang tu kes dekat mahkamah sivil lah. Cuma dekat dari sudut side Mahkamah Syariah, bila nama anda disembunyikan, dinafikan hak tersebut, so kita kena naik ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk buat semula pengesahan. Alright, kita pernah lakukan benda ni, cuma sampai setakat tu saja sebab saya adalah peguam syar'i saja. Jadi kita buat pengesahan untuk ahli waris tu sahaja. Okay, yang selebihnya kita collaboration dengan peguam sivil untuk selesaikan di Mahkamah Sivil. Cuma apa yang saya boleh cakap kepada puan, rintangan itu agak berat sikit. Sebabnya mungkin apa tu sebab bila dah harta tu dibedak, ada kemungkinan besar harta tu semua telah lupus. Duit dah habis guna, harta rumah dapat mungkin dah dijual. So mungkin dia akan mendatangkan kesukaran. Sukar nak dapat bahagian tersebut nanti ni. Tapi nak tuntut, boleh tuntut, insya-Allah. Ita pisau halim sangat. Kak Tuan Fahmi boleh buat ikatan hibah ke? Tak pernah jumpa Tuan. Kes saya pun Nur Afika urus. Sekali lah tu. Apa? Ni Puan Pisau. Puan Pisau kan ada kaitan dengan saya juga kan. Yang tu nanti kita PM tepi Puan. Sebenarnya saya juga yang ada menasihati benda tu. Tapi sebab saya kan bos. Yalah bos, kita kena latih lah anak-anak buah kita. Sorry Puan kalau Puan tak pernah jumpa lagi, insya-Allah nanti kita berjumpa. Zuraidah Zain, betul, kena sebiji ke suami saya macam tu lah. Cerita apa ni? Okay, kos untuk buat hibah agak-agak berapa Tuan? Okay, yang ni seingat saya hari tu kos yang ditetapkan biasa normal ikut mana-mana firm ni. Kalau tak silap saya, surat ikatan hibah tu kita ambil sekitar 1,500 ke 2,000. Okay, 1,500 ke 2,000 macam tu. Dia tengok pada jumlah harta juga. Alright, Azlina ZA, tak masukkan nama tu dipanggil sembunyi waris. Selainnya jika ramai waris, dia pun nak kurangkan bilangan waris. Betul Puan Azlina.
sembunyi waris. Okey. Habis soalan. So malam ni lega tak banyak soalan kan. Mungkin tajuk ni puan-puan, saya percaya tajuk ni sebenarnya dia penting. Seriously, sangat penting tajuk ni. Tapi biasalah, orang ni, sifat manusia ni, bila dah terhantuk baru nak terengadah kan. Macam tu lah. Sebab kita tak fikir tentang mati kan. Kita tak fikir tentang seriousnya bila berlaku kematian ni. Jadi kadang-kadang dia bila dah berlaku kat orang lain, dia baru macam baru rasa macam kalut dan sebagainya. Contoh macam kes yang ada seorang artis tu meninggal kan. Bila artis tu meninggal, tengok-tengok siapa yang berebut. Adik ipar bergaduh dengan kak ipar kan. Tu berebut. Saya bagi clue-clue macam tu saja pun anda boleh dapat tahu dah kan. Macam tu lah. So bila dah kematian tu baru dia viral satu Malaysia tentang bagaimana dan sebagainya. Tapi lepas tu dia macam hangat-hangat ti ayam je lah. Tapi tak apa, hangat-hangat ti ayam pun saya cuba menghangatkan ayam tersebut. Alright, saya nak bagi anda semua sentiasa segar. Segar dalam ingatan, tak apa, biar saya yang berbuih-buih mulut bercakap supaya kita dapat faham, dapat ilmu, dapat teruskan benda ni. InsyaAllah, ni dah PKP sambung ni. Lama lagi lah tiap-tiap malam anda akan tengok saya. Tapi saya harap lah kan, saya harap sangat-sangat anda tak jemu lah tengok muka saya ni. Saya cuba yang terbaik nak bagi perkongsian. Dan kalau ada kurang, saya minta maaf. Alright. Tapi apa yang saya niatkan adalah, at least lah kan, kalau saya tak boleh nak bantu berjuta-juta orang, sekurang-kurangnya saya boleh membantu bagi ilmu secara percuma dekat sini. Ada orang tanya saya, tuan, kalau nak jawab soalan kena bayar ke? Kalau soalan tu macam ni puan, kalau soalan tu soalan yang simple, kadang-kadang perkara yang dah banyak kali, ataupun ada yang macam contoh lafaz cerai, ada yang tanya kat saya, tanya sah ataupun tidak, dia mungkin tak baru first time ikut saya. Okay? Saya selalu cakap, kalau kata bab lafaz cerai tanya kat saya ni, tak boleh saya sahkan. Ada orang marah, kalau tak boleh sahkan buat apa, mate? Buat apa cerita, kata ni buat apa nak kena nak kena buka kes dan sebagainya. Sebab sebagai seorang peguam syar'i, saya tak boleh mengambil kuasa hakim. Bila cerita pengesahan lafaz cerai ni, kita tanya seorang peguam, tanya sah ataupun tidak, sah atau tidak. Tak boleh macam tu, sebab saya tak boleh mengesahkan. Jadi sampai ada orang nak marah, kata saya tak payah tanya. Dia kadang-kadang tak apalah, saya tak kisah sangat pun lah kalau nak marah tu. At least aku boleh bagi yang percuma ni pun, bercakap, spend time ni pun dah besar rahmat lah kan. So tak apalah, ada orang yang appreciate, tak ada masalah. Yang penting niat saya, insya-Allah saya nak bantu wanita yang nak dapatkan ilmu, saya akan bantu untuk selesaikan. Tapi saya perempuan, setiap hari perempuan saya ada lebih kurang 30 lebih orang kadang-kadang bertanya. Kadang-kadang kita tak sempat nak jawab. Tak boleh. Saya memang takkan boleh. Dulu perempuan, masa first time saya buat penulisan berkaitan dengan ingat tak penulisan berkaitan dengan drama Nur 2, pertama kali saya viral tu. Kes tentang Nur 2, cerita tentang wanita jangan takut jadi janda. Tu dia punya tajuk dia tu. Ni wife saya lah bagi. Terus punya ramai dalam satu hari tu dekat 1000 orang kata, oi bertalu-talu sampai nak hang handset tu. So saya rasa tak boleh macam tu. Kalau kata nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Alright, tapi kalau soalan tu dia akan menjurus kepada perkara yang saya tak boleh lakukan, saya tak boleh lakukan. Alright, tapi kalau soalan tu perkara yang menjurus ke arah untuk membuka kes, so anda kena consultation. Okay, anda kena consult. Tapi kalau soalan tu macam soalan yang mungkin straight to the point lah, dia nak tanya juga sah ataupun tidak, kalau lambat saya minta maaf, saya cuba yang terbaik. Okay, sebab yang ni adalah perkara yang sukar untuk saya untuk jawabkan. That's why saya ada team saya pun tak ada nak jawab perkara tu. Tambah-tambah pula kan, team pun bukannya peguam syar'i lagi. Jadi mereka pun nak kena tanya saya juga. So dia take time kat situ. Kalau kata lambat, saya mohon maaf. Okay, tapi
saya cadangkan yang terbaiknya adalah untuk kita consultation. Ada orang tanyakan saya, tuan, nak consultation dengan tuan. Nak consultation dengan saya boleh, tak ada masalah. Cuma satu sahaja. Alright? Yang pertamanya, consultation adalah mesti dalam bentuk berbayar. Okay, dia mesti berbayar. Kalau anda pergi klinik pun, anda takkan pergi klinik tangan kosong. Alright? Kalau pergi klinik nak dapatkan ubat, dia ada bayaran dia. Itu yang pertama. Itu yang keduanya adalah consultation sekarang ni dia tak boleh direct. Dia tak boleh face to face. Ada orang tanya, tuan, boleh tak saya nak jumpa tuan depan-depan? Bukan saya tak mau jumpa depan-depan, tapi masalahnya kalau nak jumpa tu dekat mana? Semua kedai tutup. Kalau ada orang sebelum ni, saya biasa jumpa macam dekat lobby hotel ataupun dekat Starbucks, ataupun tengoklah dekat mana-mana kafe yang tak ramai orang, yang privacy dan sebagainya, supaya kita boleh consult dengan tenang dan sebagainya, kan? So anda pun tak maulah nampak macam expose sangat. Jadi kita boleh macam tu sebab time tu dia buka. Tapi dalam keadaan yang kita sekarang ni memang tak boleh ke mana-mana. Kita kena duduk dekat dalam rumah. Firm pun tak buka, tak ada orang mai. Kami semua pun work from home. Jadi perkara ni dia boleh menyukarkan. Okay? Dia boleh menyukarkan untuk kita berjumpa secara berhadapan. So apa yang kita lakukan sekarang ni adalah dalam bentuk virtual. Saya Alhamdulillah dalam tempoh PKP ni, selain daripada kita memberikan consultation secara virtual, saya juga dijemput untuk bagi talk pun secara virtual. Biasanya talk ni kita pergi ke tempat depan-depan, cakap atas stage, cakap ramai-ramai macam tu. Alright? Tapi bila dah jadi macam ni, still kita kena teruskan juga kehidupan tu dalam bentuk new normal. So ramai orang yang dah dapatkan consultation, nak dapatkan pandangan, nak dapatkan saya punya nasihat macam mana kita nak buat dan sebagainya secara virtual sahaja. Anda boleh nampak macam ni juga. Boleh nampak macam ni juga. Tapi kalau katalah still nak tunggu juga macam tu, anda kena tunggulah. Tapi wallahualam bila. Sebab yang penting tu adalah kena dapatkan nasihat. Dapatkan nasihat yang betul kalau kata perlukan. Okey. Kering lah tekak lah. Ada lagi ke? Tengok Puan Azlina ZA. Azlina ZA tulis. Saya tak tulis okey. Tak cemuih memang tiap-tiap malam duk tunggu terbaik. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih juga pada semua yang tiap-tiap malam menunggu untuk dengar saya punya celoteh, untuk dengar saya punya saya punya cerita dan sebagainya. Okey. Okey, ada soalan lah. Intan Diamond. Wasiat dengan hibah mana lagi okey? Kalau suami dah wasiatkan rumah atas nama isteri, perlukah hibah lagi tuan? Okey. Saya bagi tahu wasiat ni Puan Intan, wasiat kalau kita nak buat juga kepada ahli waris. Okey, so contoh suami wasiatkan rumah kepada isteri. Okey. Dalam mazhab Syafi'i Puan, wasiat tak boleh buat kepada ahli waris. Okey, dia boleh jadi tak sah, tapi dengan syarat. Syarat dia, semua ahli waris yang ditinggalkan tu bersetuju. Contoh dia, anak-anak semua setuju, ataupun bapak pun setuju, bapak si mati setuju, mak si mati setuju, adik-beradik dia pun setuju. Nak dapat persetujuan macam tu susah lah kan? Sebab anda adalah ahli waris, isteri ahli waris. Okay? Isteri bahagian fardu pula tu, 1/4 kalau tak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Jadi tak boleh wasiat kepada ahli waris. Kalau nak dapat buat juga, boleh kena dapat persetujuan. Baru wasiat tu boleh sah. Okey, itu pun 1/3 sahaja bahagiannya. Wasiat ni, dia syariat untuk wasiat ni diberikan kepada bukan ahli waris. Contoh dia, suami wasiatkan 1/3 daripada wang simpanan dia kepada anak angkat dia. Contoh nama sekian-sekian-sekian. Okey, ataupun wasiatkan harta ni kepada siapa yang jiran sebelah. Ataupun dia wasiatkan kepada Tuan Fahmi Ramli.
Kalau ada macam tu, anda jangan sembunyikan, okey? Kena bagi tahu. Kalau ada orang tolong wasiatkan dia bagi kat saya tu, bagi tahu lah. Saya bagi tahu nombor akaun nanti ni. So, wasiat hanya untuk bukan ahli waris. So, yang mana lagi okey, jawapan dia hibah. Tapi hibah dia ada syarat, dia ada rukun dia tersendiri. So, kita kena ikut perkara tersebut. Nanti saya buat perkongsian lah tentang benda ni. Okay, cuma dia tajuk dia agak berat sikit sebenarnya. Tapi saya akan cuba sampaikan juga. Okay. Gedeng. Alright. Shima Harun, alhamdulillah, tapi live semalam pasal mental torture tu menarik sekali. Kalau menarik sekali, kita kena cuba menarikkan 2 kali. Betul tak Puan Azlina? Okay, so terima kasih kepada semua yang join malam ni, yang stay sampai last. Pukul apa dah? Eloklah 11.30. 1 jam setengah saya duduk bercakap ni. Saya baiklah ada buah mempelam Cok Anan. Okay, so terima kasih kepada semua. Saya mengucapkan ampun dan maaf atas kalau ada salah dan silap. So terima kasih atas komitmen anda. Kalau siapa yang belum tekan share, boleh tekan share lagi video ni nanti. Dan insya-Allah siapa yang terlepas boleh tengok. Alright. Jangan lupa esok malam kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama, jam 10 malam di FB page saya Fahmi Ramli. Ajak lagi orang lain, kawan-kawan yang lain untuk kita dengar sepanjang tempoh PKP ni. Okay, so siapa yang belum tekan follow, boleh tak kalau saya minta untuk tekan follow saya punya page, supaya bukan apa perempuan, kalau tekan like, tekan follow ni, kalau saya live ke setiap posting ke, dia akan naik notification supaya anda tak terlepas. Okay, so anda tekan like, tekan follow tu saya hargai sangat-sangat. Ni siapa yang tekan like, tekan love ni, untuk love untuk anda jugalah. Okay, terima kasih banyak-banyak lah. Okay, itu saja daripada saya pada malam ni. Fahmi Ramli, saya mengucapkan selamat malam dan selamat berehat. Daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.